Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. La ilaha illa anta wa ana abduka wa a'udzubika min syarri ma sana'tu. Bulaka bi ni'matika alayya wa abu bi zambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang jemaah yang muliakan Allah SWT. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir bi tammin bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu allazi la ilaha illa huwa 'alimul ghaibi wa syahadahu wa rahmanur rahim. Wallahu allazi la ilaha illa hu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallah ya amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwirul lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim wala manja minallah illa ilaihi amma ba'du. Ayuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang jemaah yang muliakan Allah Taala, salam fitness qalbu siri ke-55. Alhamdulillah Allah izin bersiaran lagi pada pagi ini insya-Allah. Walaupun kita mula lambat sikit ada urusan. Baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan anda semua Allah berikan kekuatan untuk terus berada di dalam ketaatan. Kita cuba isi masa-masa kita ini dengan segala bentuk amalan, terutamanya amalan yang mendapat pandangan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah amalan zikrullah. Zikrullah. Masuklah dengan perbincangan-perbincangan ilmu itu majlis zikrullah. Seperti ini kita niatkan walaupun kita dalam keadaan santai begini, tetapi misi kita satu. Misi kita satu, iaitu apa? Untuk membincangkan, untuk merungkaikan segala kekeliruan terutamanya di dalam kehidupan yang boleh menjejaskan amal ibadah kita. Boleh menjejaskan misi kita sebagai hamba Allah. Allah berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun." Tidak Allah jadikan jin dan manusia semata-mata untuk menjadi hamba Allah, illa liya'budun, semata-mata untuk menyembah Allah SWT. Baik, jadi bila kata misi kita tu jelas, semata-mata untuk menyembah Allah. Jadi maknanya kita kena pastikan misi kita itu tidak terganggu. Misi kita itu tidak terganggu. Terganggu oleh perkara yang boleh mengelirukan kita. Terganggu disebabkan oleh keraguan kita. Jadi sedang jemaah yang mulakan Allah SWT, dalam hidup ini, kalau kita lihat, banyak perkara kita nak buat dalam hidup ni. Banyak benda kita nak buat dalam hidup kan. Itulah, inilah. Apatah lagi kalau yang macam-macam ada, kehendak. Macam-macam benda kita nak buat. Tapi, bila kita rujuk kepada perbahasan ibadah, maka kita rujuklah perkara yang mendapat pandangan di sisi Allah SWT. Buat apa yang Allah suka. Itu misi kita. Buat apa yang Allah nak. Allah suruh apa? Allah suruh apa tuan-tuan? Nah, Allah suruh, kalau kita rujuk kepada kehidupan ini, kita kena susun balik. Allah suruh buat apa yang Allah nak. Allah suruh kita buat apa? Itulah Allah suruh mengesahkan dia. Ini yang pertama. Dan yang utama. Kalau kita rujuk dalam surah Mudassir, ya ayyuhal mudassir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Hidup kita ni tuan-tuan, misi kita selama-lamanya itu adalah untuk mengesahkan Allah SWT. Nampak macam mudah.
Nampak macam mudah. Tetapi berapa ramai yang tanpa sedar tidak mengesahkan Allah. Memang kita sudah Islam. Tetapi bagaimana kita nak memastikan keislaman kita itu dengan kita sebenar-benar beriman. Maka di manakah tempat atau pentas utama untuk memastikan kita ni benar-benar mengesahkan Allah? Di manakah pentas ataupun tempat utama untuk kita memastikan kita ni benar-benar membesarkan Allah? Itulah kehidupan kita. Kehidupan kita, tuan-tuan. Kehidupan kita lah akan menjadi check and balance. Adakah kita benar-benar membesarkan Allah SWT? Dalam konteks amalan perbuatan, syariat, kita bahas, kita bincang, mungkin kita faham. Tapi belum mari dalam kehidupan. Betul ke kita hari ini akan membesarkan Allah SWT? Atau kita banyak membesarkan masalah kita? Atau kita banyak membesarkan makhluk? Kita membesarkan ghairillah selain Allah SWT. Contoh, membesar-besarkan dosa orang. Membesar-besarkan kebaikan orang. Ini kalau kita lihat dalam kehidupan. Kita akan membesar-besarkan dosa orang. Seorang buat dosa, dia panik. Dia buat dosa. Dia buat dosa. Dia boleh. Patutnya esahkan Allah. Patutnya Allah je yang boleh ampunkan kamu. Kita akan diuji untuk dengar dosa orang. Kita akan diuji untuk dengar dosa orang, tuan-tuan. Sebab semua orang ada potensi untuk berbuat dosa. Kita pun sama, saya pun sama. Potensi buat berdosa tu bila-bila masa. Tapi orang yang mengesahkan Allah SWT, dia tidak akan fokus kepada dosa orang. Walaupun dia buat benda tu berdosa. Orang yang misinya nak membesarkan Allah Ta'ala, dia akan fokus untuk membesarkan Allah, mengesahkan Allah. Dia kata apa? Tiada Tuhan lain. Tiada Tuhan lain yang boleh mengampunkan kamu, melainkan Allah. Maka pergi kepada Allah. Tubu ilallah. Hanya Allah je boleh ampunkan kamu. Hanya Allah saja yang boleh ampunkan kamu. Itu maksudnya mengesahkan Allah. Bagi dia nampak kuasa Allah. Bagi dia tahu Allah tu Maha Pengampun. Itu kena bagi tahu dulu sebelum kita bagi tahu Allah tu menghukum. Maha Penghukum. Inna azabillah syadid, Allah kata. Azab ku amat pedih. Ini dalam pentas kehidupan kita. Membesar-besarkan amal. Oh, hebat amalan ni. Oh, hebat amalan itu. Orang ni amalan dia begini. Asal-asal amalan dia rasa besar. Rasa besar amal. Nampak? Rasa besar amalan tu. Baru boleh beramal sikit dia rasa besar. Itu bukan membesarkan Allah. Dia membesarkan amalan dia. Yang ini membesar-besarkan kebaikan. Memang setiap amalan tu ada fadilat, tuan-tuan. Tidak dinafikan. Tetapi tidak bermakna kerana fadilat itulah kita rasa selamat. Kerana fadilat itulah kita rasa tenang. Bukan. Tenang, selamat, semua sifat hanya daripada Allah. Mengesahkan Allah. Tapi tidaklah bermakna kita tidak beramal. Sebab kita ni makam hamba. Kita ni makam hamba. Apa tugas kita? Mengesahkan Allah. Nak rasa mengesahkan Allah SWT, maka apa? Maka kita kena memastikan seluruh fadilat, seluruh manfaat amal itu merujuk kepada Allah. Nampak? Allahumma salli ala Muhammad. Kita mengesahkan Allah caranya. Kita kadang-kadang kita bercakap. Tapi bila kita Allah uji, Allah tunjukkan orang tu bersalah, Allah nak tunjuk apa? Apa kita nampak? Kita nampak Allah atau kita nampak salah orang? Kalau kita nampak Allah, kita bagi tahu kat dia, Allah Maha Pengampun. Bila Allah pengampun kita, kalau dia buat kesalahan kita, kita ampunkanlah dia. Allah Maha Pengampun. Bukan kita nak besar-besarkan kesalahan dia. Keakuan diri kawan ustaz, ya benar Tuan Fatimah. Jadi, orang yang tidak mengesahkan Allah Ta'ala, dia akan cepat penat hati dia. Rasa penat dengan manusia. Hati dia penat dengan perangai manusia. Sebab tu tajuk kita pagi ni, jangan pernah rasa penat di dalam hati. Hati sebenarnya tidak pernah penat. Yang penat badan. Pergi jogging penat, penat rehat. Rehatlah penat. Mengantuk, tidur. Letih, rehat. Tapi hati yang tidak boleh penat. Dan hati tidak boleh ada penat. Apatah lagi cari salah orang. Tajasus dia panggil. Ustaz nak tanya macam mana nak hadapi manusia yang tak boleh terima kebaikan orang tapi suka memberi kebaikan kepada orang lain. Kita terima dia lah. Terima je lah perangai dia tu. Dia tak boleh terima, kita terima dia. Simple. Orang yang tak boleh terima kebaikan kita, orang yang tak boleh terima kebaikan siapa-siapa, kita lah terima kebaikan dia. Tak apalah. Kita terimalah dia. Dia tak boleh terima kita. Tak apa. Sebab kita nak mengesahkan Allah.
Kita nak mengesahkan Allah, tuan-tuan. Itu kaedah dia. Ini cara dia. Jadi orang yang memfokuskan hati dia untuk membesarkan Allah, illa liya'budun, itu orang yang tidak boleh melihat, tak boleh membesar-besarkan makhluk. Itu kaedah dia. Istilah jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Lebih kurang sama. Allahu Akbar. Haza min fali Rabbi. Allah menyatukan. Sebab tu, apa saja connection, walaupun saya dengan santai macam ni, tapi bila kita niat untuk menyampaikan apa yang Allah suruh sampaikan, maka penyambungan, kesinambungan itu akan berlaku. Ya? Kesinambungan itu akan berlaku. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Jadi sudah jemaah yang muliakan Allah Ta'ala. Nah, di sini kita kena letakkan macam mana kita takkan boleh buat tadi. Kita takkan boleh tadi nak kata nak membesar, tak nak membesarkan dosa orang, tak nak membesarkan burungnya bising. Ini baru sikit, Puan Khadijah. Dulu masa mula-mula dulu, masa PKP 1.0, saya live dekat tempat, semua burung gagak. Zaman gagak. Siapa yang sempat zaman gagak? Siapa yang sempat zaman gagak? Fahamlah. Kan? Itu dia. Sedang jemaah yang muliakan Allah SWT, kita takkan boleh buat kalau kita tidak faham tujuan tadi. Dia mesti berbalik pada tujuan kita, mengesahkan Allah. Mengesahkan Allah menjadi tujuan utama, matlamat utama kehidupan. Esahkan Allah. Yang ni hanya Allah je berkuasa. Bila Allah je berkuasa, kita tak ada kuasa nak hukum orang. Walaupun dia tu salah. Salah tetap salah. Tapi bukan bermaksud kita boleh melakukan satu bentuk penganiayaan pada orang bersalah. Orang yang lebih tua pada kita marah-marah, lantaklah dia nak marah-marah. Kita lah jangan bayar balik dengan kemarahan. Besar-besarkan kebaikan itu maksudnya nak kagum dengan kebaikan. Dah tak nampak asyik sebut dia kebaikan tu. Kagum dengan kebaikan orang. Kagum dengan kebaikan diri. Kalau menghargai kebaikan, itu adalah kita berterima kasih. Hargai kebaikan tu, kita kena jaga kebaikan dengan apa yang Allah suruh. Jaga kebaikan, jangan buat syirik. Itu hargai kebaikan. Hargai kebaikan ni adalah kita jaga, jangan rosak. Jangan rosak. Ini membesar-besarkan, mencanang-canangkan. Bila kita mengesahkan Allah SWT, maka kita tidak akan nampak jalan untuk kita melakukan, contoh, menghukum orang bersalah. Memang kita tahu benda itu salah. Dan kita boleh menyatakan perkara itu Allah marah. Tapi bukan bermaksud kita nak marah orang itu. Contoh, anak kita. Kita kena bagi tahu kat anak kita, benda ni salah. Solat lambat salah. Buat benda ni bergaduh salah, berebut salah. Kita marah. Sebab apa kita marah? Sebab nak mengesahkan Allah SWT. Allah tak suka benda-benda macam ni. Itu cara dia. Kita boleh marah isteri kita, suami. Bukan isteri marah suami ya. Suami boleh marah isteri. Boleh. Tadi kata tadi orang lebih tua nak marah kita. Boleh, tak ada masalah. Tapi soalan dia, kenapa kita marah? Kalau kita marah, abang marah ni sebab benda yang kamu buat ni Allah tak suka. Mengesahkan Allah SWT. Kalau kita tak marah benda yang Allah marah, mana kita tak mengesahkan Allah nanti. Kita takut kita mengesahkan orang. Kita mengesahkan orang. Sebab apa? Kita anggap ada sesuatu manfaat pada orang tu, kita bimbang, bila kita bercakap, kita hilang manfaat itu. Contoh macam isteri. Isteri kalau lemah lembut, baik, jenis sopan santun, semua ada kat isteri. Tiba-tiba kita nampak salah dia. Salah tu mesti dimarah. Ada salah tu mesti dimarah dan mesti diperbaiki. Pakai marah. Yang tak boleh membesar-besarkan salah. Meremeh-remehkan dia. Itu orang tak mengesahkan Allah. Orang yang tak mengesahkan Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Nah, sebab tu hati kan. Tu dah hati dia, Puan Khadijah. Hati dah penat lah tu.
Hati kita penat lah tu. Ha? Saya kena pakai ni lah. Mata silau. Sekejap Okey. Ustaz, kenapa masuk selalu lupa pada Allah? Apa punca? Terima kasih Ustaz. Permata hati. Lupa pada Allah sebab dia banyak ingat diri dia. Bila banyak ingat diri dia, lupalah Allah. Apa ingat diri? Ingat apa orang buat kat dia. Ingat apa yang dia buat kat orang. Dia banyak ingat apa yang dia tak ada. Dia banyak ingat apa yang dia ada. Dia lupa semua benda itu datang daripada Allah. Bila kita faham mengesakan Allah SWT, kita banyak ingat Allah. Hati sentiasa berbolak-balik kerana kita membiarkan hati itu berbolak-balik. Sedangkan Allah suruh, Nabi dah suruh dah doa, ya mukallibal qulub, sabbit qalbi ala din wa ala ta'an. Ya mukallibal qulub. Ya mukallibal qulub. Nabi suruh doa kan. Jadi kita membiarkan membiarkan hati kita pada makhluk. Ustaz, kalau suami minta masak makanan lebih boleh membayar penyakit yang sedia ada, perlukah kita patuh? Dalam kita mengikut apa yang suami suruh, selagi mana perkara itu tidak mendatangkan mudarat. Bagaimana tak mendatangkan mudarat? Silakan. Kalau ada mudarat, kita boleh nasihat suami kita. Tak wajib kita buat. Ya Cikgu Amir, bila kata marah ni mengesakan Allah, contoh begini. Bila kita marah pada perbuatan yang salah, kita marah isteri kita. Ini ada orang yang diberi kuasa. Siapa yang beri kuasa? Contoh suami. Boleh marah isteri, boleh marah anak-anak. Isteri boleh marah anak-anak, tak boleh marah suami. Okey, bila kata isteri atau anak-anak buat salah, bila kita mengesakan Allah, kita tak takut selain Allah, kita boleh marah benda yang Allah tak suka tadi. Kita boleh marah benda yang Allah tak suka tadi. Secara tidak langsung kita marah kerana mengesakan Allah. Kadang-kadang orang tak termarah, tak tercakap. Sebab apa? Sebab merasakan isteri berkuasa, merasakan anak berkuasa. Takut hilang apa manfaat yang ada pada diri dia. Contoh isteri tu banyak beri kebaikan. Jadi kita takut, orang kata apa? Terhutang budi Ustaz. Jadi tak tercakap. Contoh macam mak ayah ke, nak tegur anak lelaki contoh. Nak tegur anak ni tak boleh sebab dah terhutang budi. Anak pula jenis tunjuk bagus. Rasa itu dia tolong, ini dia tolong. Baru tolong sikit dah rasa macam tolong banyak. Padahal mak dia melahirkan dia. Sepatutnya anak tak boleh rasa menolong mak ayah sepatutnya. Sikit pun tak boleh nak rasa. Dia. Jadi maknanya bila kita nampak kesalahan itu, maka kita tegur. Wah, imak kena marah. Orang yang dimarah disebabkan kesilapan. Kalau dia benar mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala, dia kena terima. Dia kena terima kemarahan itu. Ya betul Tuan Syed, kuasa veto sama dengan pemimpin. Pemimpin ada kuasa veto. Ulama ada kuasa veto. Ulama contohnya diberi kedudukan. Ini saya cerita tentang almarhum Datuk Abah Sandin Al-Hafiz. Beliau adalah penasihat kepada 12 agung. Beliau ada cerita dekat saya. Dia kata apa? Dia tegur waktu itu Sultan Perak Azlan Shah Agung. Tegur tuan. Sampai tuanku marah lah waktu tu. Mangkat dah. Jadi almarhum kata apa? Tak apalah. Anak kalau kena buang kata. Anak kalau kena buang. Tapi dia kata tak adalah kena buang. Sampai 12 agung dah. Nampak? Ada satu tuanku tu nak pergi nak rasmikan kuil. Ni tak ceritalah tuanku mana. Sekali almarhum tegur, ni tak boleh. Better tak Patik tak setuju tuanku buat. Benda ni salah tuanku. Cakap. Arwah kata apa? Anda tak kisah, kena buang kata. Nampak. Jadi bukan jawatan dipertahankan. Kalau kena buang. Kalau menegur benda yang salah, kena buang. Bismillah. Kita buat kerja kita. Tugas kita penasihat. Contoh isteri, nasihat tadi. Bukan marah ya, nasihat suami. Bang, saya masak untuk abang ni sekarang. Sekarang abang sakit sekarang ni sekarang. Nampak?
tugas kita menasihat Nurlida, suami tu tegur saja. Ha? Ha? Ulama ada kuasa veto. Nasihatlah. Kalau sebab nasihat kena marah, anda kena berlapang hatilah. Isteri pun kena mengesahkan Allah. Takut tak suka kecil hati dengan suami marah, kenapa? Kan kita bertuhankan Allah. Nasihatlah. Kalau suami marah, okey lah. Itu saja. Jangan takut. Sama benar. Yang salah tak salah. Betul tuan-tuan Aswad. Kalau dah salah pekerja ni, kena buang-buang. Tak. Sebab kita bertuhankan Allah. Suami tak nak ikut Ustaz, risau suami sakit, tak payah ambil kerisauan itu. Tugas Puan Rohaniza nasihat. Kalau sakit, jaga dia nanti, insya-Allah. Tak ada masalah. Tugas kita, poin kita pagi ni, jangan kita tidak mengesahkan Allah. Jadi sidang jemaah yang mulakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Berbalik kepada tadi, kita jangan sampai hati kita penat untuk melakukan segala suruhan Allah. Jangan kita takut tuan-tuan. Jangan kita takut untuk melaksanakan segala perkara yang Allah suruh. Contoh sebagai suami, jangan takut untuk mendidik isteri. Jangan takut untuk tegur anak-anak. Esahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini cara dia. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi. Kuat emosi masa suami tak makan marah, padahal suami dah kenyang. Itu tidak mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan main. Nampak? Bila kita banyak terkesan dengan perasaan, banyak terkesan dengan keadaan, bermaksud hati kita akan jadi lemah. Hati kita akan lemah tuan-tuan. Sebab tu orang, hati kita lemah. Yang cakap-cakap tu, handsome tu, hati-hati sikit. Sebut hazam min fa'li Rabbi. Allah yang handsome bukan saya. Saya dah tahu dah tu. Saya cuba takut kalau orang tu buat macam tu. Dia tak boleh nak buat apa dah. Dia pakai macam ni, dia jadi macam ni. Sebab tak boleh, saya silau. Cakap hazam min fa'li Rabbi. Jangan tengok saya, tengok Allah yang elokkan saya. Itu nasihat saya lah. Memang Allah dah jadikan macam ni, alhamdulillah. Macam mana Ustaz saya nak didik hati saya bila baca tafsir Al-Quran atau dengan ceramah, bila ada bersangkut paut dengan kehidupan saya duk teringat kesalahan orang kat saya. Nasihatkan saya Ustaz, Al-Quran, agama bukan untuk ingat orang, untuk ingat Allah, beda dari seragam hitam. Kalau baca Quran, ingat orang, itu tak betul. Baca Quran, ingat Allah. Dengar tafsir, ingat Allah. Jangan ingat orang. Jangan ingat orang. Nampak? Jangan ingat orang. Kita buat amalan, suruh ingat Allah. Bab puji tadi, ni saya ajar. Kita puji sifat Allah, kecantikan Allah. Sebab tu Masya Allah. Kena sebut hazam min fa'li Rabbi. Hazam min fa'li Rabbi. Sama juga puji masakan isteri sedap. Puji suami handsome. Abang handsome abang ini hari. Cakap Alhamdulillah. Allah bagi abang handsome ini hari. Handsome tak? Handsome tak? Kalau suami pula. Kalau isteri pula, cantik tak bang? Cantik tak? Suami puji. Hazam min fa'li Rabbi. Saya masuk pandang tempat lain. Tak apalah. Tapi nak beritahu. Kita bukan nak tutup-tutup. Saya bagi tahu. Nampak macam Amitabh Bachchan. Yelah. Selah mana pula Amitabh Bachchannya. Baik. Jadi sedang jemaah yang mulakan Allah SWT. Sepatutnya kita kena nampak. Ini kata mengesahkan Allah Ta'ala. Setiap kali kita melihat, memandang setiap kejadian, apa yang Allah jadikan elok di mata kita, maka itu sebenarnya Allah sedang menzahirkan kesempurnaan dia. Kesempurnaan dia. Allah mensempurnakan kejadian. Dah jadi macam ni. Hazam min fa'li Rabbi. Sebenarnya tak ada apa. Jadi ini nak membezakan. Hazam min fa'li Rabbi. Hazam min fa'li Rabbi. Kena cakap begitu. Itu yang Nabi Sulaiman AS ketika dipuji oleh Ratu Balqis. Dengan kehebatan. Memang kadang-kadang kita tak boleh nak elak. Allah jadikan rupa elok. Allah nampakkan hebat. Allah boleh merawat elok kan. Macam Ustaz Anis kata kan. Perawat kita Alhamdulillah. Kadang memang orang akan cakap. Oh, mengasih Ustaz, mengasih ini. Dia akan nampakkan kehebatan itu. Tapi kita yang dah kenal. Puan, ini Allah bagi kat saya. Alhamdulillah. Hazam min fa'li Rabbi.
Jadi sedang nyemah yang mulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Garang, memang garang. Kita garang sebab nak merasakan Allah ni tak boleh main-main. Dia tak boleh goyang-goyang. Dia kena garang. Dia kena tetap. Dia kena ada syadid. Dia tak boleh nak lembik-lembik. Jadi sedang nyemah yang mulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita bercakap sebab kita nak mengambil hati, perasaan. Dia bukan mengambil hati, mengambil perasaan orang. Mainkan perasaan orang. Cantik si abang hari. Padahal hati bukan cantik pun. Kata. Bukan cantik pun. Itulah dia. Marah tak puji. Tak betul. Itu Salma Ismail. Kita nak ambil perasaan. Salah. Jangan kita bercakap benda yang tak ada. Kalau handsome, cakap handsome. Tak ada masalah. Kalau cantik, cakap cantik. Tapi sebab apa? Sebab Allah cantikkan. Itu je lah. Allah handsomekan. Allah kayakan. Allah kuatkan. Allah baikkan. Tak ada masalah. Tak ada masalah pun. Masalahnya, kita tidak ingat Allah. Malah kadang-kadang bila kita tak ingat Allah, contoh, kita kutuk orang. Kita remehkan orang. Muka macam ini pun boleh. Allahu Akbar. Muka macam ini pun boleh dapat. Itu salah tu. Compare. Comparekan orang, jangan. Membanding-bandingkan orang lain, jangan. Ini semua benda yang tidak mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Hidup ini bukan nak menjadikan perbandingan. Hidup ini nak mencari kesempurnaan Allah. Cari kesempurnaan Allah. Kita kadang-kadang memainkan perasaan. Dia bila kita mainkan perasaan, kalau benda tu kadang-kadang dia akan meremehkan orang lain. Nampak? Kalau betul, cakap betul. Ya Ustaz ni, ramai pick up line. Itulah Ustaz Adis. Dia anggap macam biasa. Kadang-kadang di kalangan asatizah pun kan, pick up line kepada isteri sendiri. Ustaz, adakah sindiran tujuan nasihat atau marah di bandar Islam? Cikgu Amir ada, dia panggil kinayah. Kinayah, sindiran boleh. Kinayah dia panggil. Kinayah boleh. Tapi dengan tujuan betul-betul nak bagi, kita tak nak cakap secara umum. Kita nak cakap secara kias. Boleh? Kinayah dia panggil. Nak cakap tak boleh. Nak cakap depan-depan takut ni. Tapi kita boleh bagi hint. Terutama banyak saya cakap dalam kuliah lah. Banyak kinayah yang sebagian. Kias-kias. Tapi sebenarnya akan ada yang kena. Lagi itu jangan perasan handsome, jangan perasan cantik. Jangan perasan. Kalau handsome, ya. Memang saya dah terima kenyataan. Allah handsome kan. Jadi jangan perasan. Perasan ni benda yang, aku ke handsome? Aku ke? Dah Allah handsomekan kamu. Allah cantikkan kamu. Jangan perasan. Cara nak bercakap tu Ustaz. Ya, kaedah ini mesti bermula dengan kita niat nak merasakan Allah. Jadi apa rumusan tajuk kita pada pagi ni? Sidang jemaah yang mulia Allah Ta'ala. Dalam apa benda banyak-banyak perkara kita nak buat dalam kehidupan ni. Satu benda yang menjadi tunjang kepada semua perkara. Kita nak merasakan Allah. Maaf Ustaz, kalau melibatkan pertanyaan adik-beradik, ada yang simpan perasaan inferioriti, tak puas hati, bagaimana kita nak cuba terima keadaan itu? Terimalah kita untuk faham bahawa apa yang berlaku itu tiada mudarat. Itu mengesakan Allah. Tiada mudarat. Adik-beradik nak dengki ke, nak iri ke, tiada mudarat kedengkian dia. Ada satu kes itu, ini kisah benar sahabat kita, jemaah kita ni. Ada adik-beradik dia dengki kat dia. Dia buat baik sampai setahap, tak payah saya cakap, tak payah kontak. Dia akan sampai tahap Kak Long daripada adik-beradik seorang tu kena meninggal COVID. Ni saya cerita ni sebab berlaku dan saya minta izin kepada Tuan Punya Badan. Dan akhirnya apa yang berlaku? Yang tak puas hati tadi berubah perangai. Saya cakap tak payah, biarkan saja. Kita buat kerja kita. Kita buat kerja kita. Kita jangan takut dengan kemudaratan. Jangan takut dengan dengki orang. Jangan takut dengan iri orang. Jangan takut dengan dosa orang. Jangan takut. Sebab kita nak merasakan Allah. Yang bimbang, kita yang iri ke orang. Kita yang dengki ke orang. Kita yang buat jahat ke orang. Itu bahaya. Kalau adik-beradik buat jahat kita, tak jadi kudis. Tak jadi kudis. Seorang lagi. Ya, betul. Alhamdulillah, memang handsome. Dah terima kenyataan dah. Betul tu. Kita tak payah perasan. Allah bagi. Orang perasan-perasan ni sebab dia jangka, dia sangka diri dia. Alhamdulillah. Cuma kita untuk faham apa yang berlaku tiada mudarat. Benar. So, walaupun kena marah depan orang, tiada mudarat.
Marah depan orang Puan Fauzia, kalau ikut Islam, kita tak boleh marah. Kita tak boleh sewenang-wenang nak marah depan orang tanpa ada sebab. Tapi kalau dia saja nak marah kita depan orang, saja nak menjatuhkan air muka kita, maka dia yang salah. Tapi saya nak bagi tahu, Allah kata, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tuzillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allah yang muliakan, Allah yang hinakan. Jadi jangan letak hina pada orang yang hinakan. Jangan takut. Sakat dia nak hinakan kita, jangan. Jangan takut. Orang nak malukan kita, jangan takut. Tu ya Ustaz. Perasan cantik lah tu. Pakai filter, ambil gambar. Ni saya seru dekat semua. Alah-alah Ustaz ni dah tegur, dah sentuh bab tu. Saya seru padanya anda bergelar isteri ni. Kau boleh jangan letak muka jadi profil lah. Ataupun muka seorang-seorang. Nanti ingat macam tak ada suami. Minta maaf juga. Kalau boleh letak dengan anak ke. Atau tak letak pun tak apalah. Saya isteri Ahmad, habis cerita. Saya isteri Abang Leman. Saya isteri, tenang. Orang Cina, orang putih dah buat lah. Mr. Smith and Mrs. Smith. Bubuh nama tu, bubuh nama kat FB tu, nama suami. Mr. apa? Mr. Leman. Mrs. Leman panggil. Mrs. Leman. Tak payah kadang-kadang letak muka. Ni janda ke apa? Contoh kan. Nak pula muka pakai filter pula tu. Orang sekarang ni pelik-pelik sikit. Kan? Dan dah tahu isi orang boleh kacau lah. Apatah lagi tak tahu. Jadi yang mana dah ada sebagai isteri tu minta maaf. Saya cakap lah. Ya betul. Puan Sadariah ada anak sebelah. Okey lah tu. Terima je lah Ustaz. Terima bukan bermaksud kita menghina diri. Tidak. Allah jaga. Terima ni maksudnya kita nak jaga. Nak jaga hati kita supaya tidak jadi penat. Kalau kita lawan balik. Kalau kita nak respon balik dengan situasi tu. Maka habislah kita. Sedangkan kita ada Allah. Jadi sebenarnya mah yang mulakan Allah SWT. Insaf dah. Yelah. Bagus. Letak logo RF je. Okey. Habis Ustaz, kalau laki tu ada maafnya. Laki kalau tak gambar laki ada maafnya. Cempaka Sari, anak saudara dah disahkan COVID. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tiada ada mudarat pada COVID, mudarat hanya pada Allah. Baik, jadi sidang jemaah yang mulakan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi kesimpulan atau perbincangan kita ni, bila kita benar-benar niat, mari kita buat satu kesimpulan. Ini saya tak lama, mula pun lambat. Okay. Pertama, minta maaf ya saya terpaksa cakap. Saya terpaksa cakap. Allah maaf. Ustaz ni, bagi Ustaz Hazam Fali Rabi. Terima kasih. Saya cakap demi maslahah anda semua. Saya terpaksa, saya kena cakap. Jadi kau boleh jangan. Muka-muka tu janganlah. Sekarang ni zaman-zaman fitnah. Yang melihat bukan orang saja. Syaitan, Dajjal, Iblis semua tengok. Nak kena tukar dah gambar. Yelah Puan Yati Subari. Baguslah tukar dia. Jadi sedang jemaah mulakan Allah. Ustaz, apa maksud Allah Esa pada perbuatan? Nak refer balik apa yang belajar. Allah Esa pada perbuatan bermaksud segala perbuatan Allah SWT yang Allah jadikan itu tidak masuk campur pada manusia. Itu maksud Esa pada perbuatan. Tidak ada campur tangan manusia. Allah tidak perlukan manusia untuk melakukan segala apa yang Allah nak jadikan. Itu Esa pada perbuatan. Sebagai contoh, Allah jadikan langit tanpa tiang. Allah jadikan, Allah punya sifat jamal. Kita percaya kepada Allah tiada sifat kekurangan. Okay? Bila Allah jadikan langit tanpa tiang, bermaksud kenapa? Af'al Allah tu menjadikan. Af'al Allah SWT itu tidak perlukan manusia
Iaitu tidak perlukan makhluk untuk membentuk sifat kuat. Kuat itu wujud tanpa ada bantuan makhluk lain. Kuat itu, kalau kita lihat bumbung. Bumbung perlukan tiang. Atap perlukan tiang. Tiba-tiba Allah buat langit tak ada tiang. Langit tak ada tiang. Jadi bila kita langit tak ada tiang, bila langit tiada tiang, maka menunjukkan tiadanya kebergantungan, berhajatnya Allah kepada makhluk. Sebab kuat sifat Allah. Qawi, bila Allah berkehendak atas iza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Maka bila Allah berkehendak atas itu, maka esalah Allah, bebaslah Allah daripada kebergantungan kepada makhluk. Allah tak perlukan makhluk untuk kuat. Allah tak perlukan makhluk untuk membantu kekuatan itu. Itu af'al. Sama juga dengan kasih sayang. Allah tak perlukan manusia untuk menyayangi dia. Sifat dia, sifat Allah SWT itu sempurna dengan kasih sayang. Jadi, apa yang kita lakukan ini bukanlah bermaksud Allah berkehendak pada diri kita untuk menyembah dia. Allah tidak berkehendak diri kita untuk melakukan apa-apa perkara yang Allah sayang. Sebenarnya Allah sayang dah. Itu kena bersihkan daripada segala perbuatan itu. Jadi sebenarnya yang mulakan Allah SWT. Bebas. Itu kata subhanallah. Subhanallah. Menyucikan. Maha suci Allah daripada segala kebergantungan kepada makhluk. Segala penyerupaan. Segala persandaran. Segala-galanya itu. Qiyamuhu binafsik. Berdiri sendiri. Itu dia. Al-Qayyum. Berdiri sendiri. Tanpa ada kebergantungan. Tanpa ada penterjemahan yang selain daripada apa yang kita nampak. Lalu apa yang kita nampak ini adalah terjemahan makhluk. Cuma menyatakan juga kebesaran Allah. Puan Ainul Imani, sedih itu perasaan. Jangan ikutkan perasaan. Sedih itu perasaan. Jangan ikutkan perasaan. Letak profil tak pakai nikab. Tapi mata ada lagi. Kalau sekarang tak nikab nampak sipi-sipi, tak apalah. Tapi sebaiknya tak perlulah orang. Letak berdua lah, jangan seorang. Baik, kesimpulan tadi apa? Jangan kita ada dalam kehidupan kita ada bergantung harap kepada makhluk. Jangan kita merasakan seakan-akan hidup ini ada kesan dan mudarat kepada makhluk. Cinta pada manusia. Tak ada manusia kita jadi derita. Sayang pada manusia. Tak ada manusia kita rasa lonely. Sebenarnya manusia tidak pernah kesorangan bagi sesiapa yang mengesahkan Allah. Kalau single lagi boleh tak gambar ya Ustaz? Sama jugalah sebenarnya Syed Nahar. Sebenarnya bukan, dia tidak begitulah. Dia tidak begitu. Dia tidak begitu. Gambar muka kita ni sebenarnya benda yang high profile sebenarnya. Perlu di keep secret. Keep secret sebenarnya. Apatah lagi yang dah bersuami. Siti Dijapa masuk tarikat Ustaz. Tarikat itu jalan. Bertarikat ada juga membincangkan tentang jalan khusus untuk membersihkan hati. Ini ibadat-ibadat yang mendapat mursyid lah, guru-guru yang muktabar. Atau tarikat yang umum yang kita buat sekarang ni lah. Yang kita solat, jaga suruhan Allah, tinggalkan larangannya, buat apa yang Nabi buat, buat segala ketaatan. Itu tarikat lah. Jalan menuju Allah. Jalan yang Allah ridha. Itu tarik lah, jalan. Baik. Dia tidak terikat dengan satu-satu perkara. Ustaz, letak gambar cucu lagi baiklah kan? Tu dia Puan Hamidah. Yalah, letaklah gambar cucu. Tak ada masalah. Tariq bukan bintang ke? Itulah surah At-Tariq. Ini tarikat. Dia memang bila sebatunya akan membimbing perbincangan tentang perempuan, sepatutnya lelaki. Bukan dia perempuan. Sebab lelaki yang kena faham tentang tindakan perempuan ni apa. Ini kadang-kadang yang cerita pasal lelaki perempuan. Cerita pasal nasihat suami perempuan. Kalau nak cerita pasal lelaki, nasihat lelaki, sebenarnya saya sarankan mak-mak, ibu-ibu.
Contoh mak saya. Ramai orang cakap, ustaz bagilah ustaz mak cakap. Boleh. Mak saya, kau tegur saya. Tegur je lah. Tak kisah, tak kira. Nak marah-marah lah, tak apa-apa. Itu cara dia. Mak yang kena cerita pasal anak lelaki, bukan isteri. Kalau pasal isteri, suami yang kena bercerita. Ni kadang-kadang yang pasal suami, isteri lebih banyak cerita. Macam dia sebut tahulah. Kan? Itu cara dia, protokol dia macam tu. Tapi yang mana berilmu macam saya sampaikan, saya bagi tahu lah balik protokol dia. Suami ni walaupun dia suami, tapi dia kena ada penasihat. Kita ada dia panggil meja bulat, majlis syura. Sebab tu apa-apa suami. Kalau dulu pun rujuk mak dengan mak, masa dah kahwin pun kena sama. Ustaz tak pakai mask muka ke? Dia kalau jogging tak payah pakai. Allah nak uji kepercayaan saya ustaz. Bagus kalau faham apa masuk ujian. Anak jadi tuan, isteri jadi ketua. Itulah fitnah akhir zaman tuan Syekh. Jangan. Isu adik-beradik. Dia orang persoalan saya belajar online. Dia orang kata kena menghadap guru pada depan. Dia ni, satu, menghadap daripada depan. Asalkan ada akad pada guru. Ada akad macam ni. Siti Dijah. Ada akad ni. Saya kenal. Kenal walaupun tidak berjumpa. Macam saya minta akad dengan Tuan Guru Datuk Samsuri, Haji Samsuri. Saya minta, walaupun saya tak jumpa, tapi saya minta, mohon Tuan Guru saya nak belajar secara ini, apa saja pengajian. Yes, Tuan Guru respon. Sebab tu, Puan Siti Dijah, saya dah bagi link ke belum? Masa saya ada inbox, saya lupa kot untuk link. Sebab tu saya letakkan pendaftaran, jadi penuntut. Itu akad lah tu sebenarnya. Ummu Wadudah. Ya, kena tukar profil. Tak ada masalah. Letak nama lagi bagus. Ummu Wadudah. Habis itu. Untuk penyelesaian kepada online, sebab tu saya wujudkan platform penuntut ARF tu, Akademi Dato' Furqan sebagai penuntut. Atau kalau tak isi borabun, kalau anda jadi azam untuk menuntut, dan saya kenal, saya tahu. Okey. Oh ya, minta kalau saya terlepas pandang boleh inbox lagi sekali, minta maaf. Kadang saya terlepas pandang, minta maaf. Boleh PM saya lah. Kalau mana sahabat lain boleh tolong link kan? Boleh link kan bagi? Ustaz ada kelas ke? Tak. Maksud saya secara official macam besok kan. ARF Penuntut Akademi. Dia sebenarnya menjawab tadi. Kau belajar online kena berguru. Ini berguru lah. ni. Minta maaf. Wallahi, saya bukan nak kata jadi guru. Saya tak mau sebenarnya. Tapi tanggungjawab itu saya kena bawa. Belajar pun kena ada akad. Akad maksudnya kita ada niat tu katanya. Kita kena orang kata yakin ada. Kalau tidak nanti saya aja. Okey, baik. Terima kasih remind saya. Saya terlepas tu, nanti saya check balik inbox saya. Siti Dijah. Izrin Syaiza, isi dia form, nombor tu bukan nampak itu jam. Dia memang tak ada reply nombor. Saya tak ada reply seorang-seorang. Tapi kalau dah masuk dalam Telegram tu, bermaksud dah masuk lah tu. Saya tengah kemaskini sistem tu ya. Nisa Hasanisa, macam mana nak lahirkan rasa dalam hati Allah mati ketika dah sujud? Thank you Ustaz. Dia bukan ketika dalam sujud saja Puan Nisa. Bukan saja ketika sujud, tetapi sujudkanlah hatimu. Sujudkanlah hatimu di saat melihat segala kekuasaan itu. Allah Maha Tinggi bagi segala-galanya. Ustaz, macam mana nak hilangkan hati hitam yang keras hati? Allah Akbar. Pertama sekali, kalau kita sedar pada kita ni ada hati hitam, maka berdoalah kepada Allah. Berdoalah kepada Allah. Mohon Allah, doakan Allah bersihkan. Sebab hati hitam ni bukan buat main dah. Allah dia boleh bersihkan. Tapi antara perkara yang kita boleh buat adalah kita seringkali tafakur, menafikan diri, merenung kebesaran Allah. Jangan mengadakan lagi apa perkara-perkara yang kita nak adakan. Contoh, ada masalah, fikir masalah. Ada orang buat baik, fikir. Ada orang tak buat baik. Nanti banyak perkara yang kadang-kadang kita masih lagi ingat kepada diri, ingat kepada makhluk, menyebabkan hati kita akan jadi hitam. Ustaz, kalau pernah berguru face to face, lepas tu sekarang online je kita berguru lah kan? Ya.
Yalah tu. Baik. Cuma sebenarnya dia bila kita bahaya baca online ni, hakikat sujud tu rasa hamba. Dia bukan sujud perbuatan. Fasjudu. Wa izkunna lil malaikati isjudu li adama fasajadu ila iblis aba wastakbar. Kalau kita tengok ayat ni, fasjudu ni dua sifat ni kena buang. Aba wastakbar, enggan dan sombong. Kalau buang perasaan enggan, jadikan sami'na wa ta'na. Buang perasaan sombong, jadikan kita ni hamba Allah, itulah sujud. Kalau sujud syariat, anda letak muka kat bawah tapi duk nampak muka ni hebat, itu bukan sujud namanya. Duk perasan cantik, perasan handsome, perasan kaya, perasan kuat, itu bukan hakikat sujud. Hakikat sujud adalah meleburkan wajah ini sehingga tiada lagi kelihatan bahawa wajah inilah yang mendatangkan kebaikan. Wajah inilah yang mendatangkan kebaikan, yang memberikan manfaat, kerana wajah ini tidak punyai apa-apa. Itu hakikat sujud. Sebab tu sujud meletakkan muka selaras dengan tapak kaki. Malah tapak kaki pula lebih selaras tapak kaki, malah punggung kita lebih tinggi pada muka. Makam sujud. Baik, besok insya-Allah kita ada kelas lagi pukul 10. Jemput semua hadir besok. Malah yang boleh datang tu mari datang insya-Allah. Yang boleh lah kan sekarang PKP ni. InsyaAllah yang boleh tu datang-datang lah. Okay. Baik, saya kira cukup setakat dulu perbincangan kita pada pagi ni insyaAllah. Dari kesimpulannya begitulah. Mengesahkan Allah. Jangan pernah rasa penat. Selagi mana kita mengesahkan Allah, Allah tak akan bagi hati kita penat. Jadi insyaAllah itulah yang ya, Tuan Said, itulah yang saya kata, janganlah ikut orang tapi carilah ilmu. Bila ilmu, pasti Allah jumpakan guru. Kalau hanya ikut orang, nanti jadi taksub, jadi orang terlampau berlebih-lebihan gulu. Tapi kalau kita ketengahkan ilmu, insya-Allah Allah akan temukan guru yang tepat. Dan Allah akan jaga kita selari dengan kehendak ilmu itu. Sebab yang dituntut itu adalah menuntut ilmu, bukan menuntut dengan guru. Menuntut ilmu pada guru, bukan menuntut pada guru. Kalau menuntut pada guru kan macam-macam dia minta kan. Pengerah itu, pengerah ini kan. Tapi kalau menuntut ilmu, itu ada pada guru. Jadi menuntutlah ilmu pada guru secara langsung. Kenalah berguru, itu saja. InsyaAllah khair, kita jumpa pada esok ada, dan malam ni kita ada sesi bual bicara santai. Saya jemput semua untuk sama-sama hadir imarahkan. InsyaAllah itu saja. Mohon ampun maaf. Mohon ampun maaf atas segala kekurangan, terkasar kata, terkurang bicara. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada pagi ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa bil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr ila allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bisawab. Takbir. Allahu akbar.